kita menyambung lagi ya perbincangan kita dalam fiqh munakahat, tapi kita orang kata review, kita tengok balik ya, sebab kalau ikutkan kita dah baca habis walaupun tak sempurna ya, tetapi kita baca balik, kita tengok sikit-sikit ya sebagai ingatan, dan mudah-mudahan kita akan lebih berhati-hati dalam melayari kehidupan sebagai berumah tangga suami dan isteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga, syurga Aden, tempat tinggal yang tetap, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha ke atas mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut, yakni daripada melanggar perintah Tuhannya. Surah Al-Bayyinah ayat 7 dan yang ke-8. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min qibrin. Faqala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qal innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke syurga seseorang yang ada di dalamnya hatinya sifat takbur, yakni kesombongan, sekalipun hanya seberat debu. Lalu ada salah seorang di antara sahabat yang bertanya, sesungguhnya ada seorang yang suka bahawa pakaiannya itu baik dan kasutnya juga baik. Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu indah dan suka kepada keindahan. Takbur itu menolak yang benar dan menghina orang lain. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, kata Nabi. Orang yang sombong, orang yang ego, sombong tu bahasa klasik. Kalau bahasa sekarang ni ego, ya, iaitu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendah-rendahkan orang lain. Na'udzubillah. Sadaqallah wa rasuluh. Yang berbahagia Datuk Nazir Masjid, seterusnya kepada Ahli Jawatan Kuasa, Sahibul Fadilah, Tuan Imam bertugas, kepada Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat yang dirahmati, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu dalam majlis ilmu selepas solat maghrib secara berjamaah, zikir dan berdoa. Mudah-mudahan semuanya apa yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi asbab untuk kita lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi asbab untuk kita mendapat rahmat dan keampunan Allah Ta'ala. Dan akhirnya mudah-mudahan keredaan yang kita perolehi daripada Allah menyebabkan kita masuk ke dalam syurga. Amin. Sehat tuan-tuan ya?
Sehat, alhamdulillah. Baik, kita mulakan majlis ilmu pada malam ini agar lebih diberkati Allah, sama-sama dengan membaca dan menghadiahkan umul kita Al-Fatihah khusus pada junjungan besar baginda Nabi SAW, melalui keluarga sahabat baginda, kedua orang tua kita muslimin muslimat, khususnya yang telah pun meninggalkan kita, dan kepada diri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan dengan baca surah Al-Fatihah hati kita akan lebih lembut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah, alhamdulillah malam ni kita jumpa dan kita menyambung lagi ya perbincangan kita dalam fiqh munakahat, tapi kita orang kata review, kita tengok-tengok balik ya, sebab kalau ikutkan kita dah baca habis walaupun tak sempurna ya, tetapi kita baca balik, kita tengok sikit-sikit ya sebagai ingatan, dan mudah-mudahan kita akan lebih berhati-hati dalam melayari kehidupan sebagai berumah tangga, suami dan isteri ya. Dan malam ni bercerita berkaitan dengan bab penjagaan anak-anak ataupun hadhanah. Yang lepas kita cerita pasal nafkah ya, nafkah pada diri sendiri, nafkah pada furuk pada usul kan, usul kepada furuk dulu, bapa pada anak, atuk pada cucu, lepas tu furuk pada usul. Apa lagi, iaitu cerita anak kepada bapa dia, cucu pada atuk dia kan. Kemudian satu lagi iaitu nafkah antara suami dan isteri ya. Saya percaya tuan-tuan telah melakukan yang terbaik sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa ya, dan ibu-ibu redalah dengan kemampuan suami, jangan minta yang lebih-lebih di luar kemampuan suami. Kalau tak, menjadi masalah rumah tangga. Kalau ada keinginan lebih, ya usaha lebih-lebih sama-sama ya, insya-Allah. Baik, itu yang lepas ya. Baik. Jadi malam ni cerita bab hadhanah. Secara ringkas tuan-tuan ya. Hadhanah ni asal perkataannya daripada al-hadhanu ya, yang bermaksud lambung badan, tepi atau sisi, kerana penjaga mengambil orang yang dijaga lalu diletakkan ke sisi ya. Jadi kan biasa ibu-ibu, bapa-bapa bila ada anak, lagi-lagi kalau kecil kan, yang ada bayi ataupun kanak-kanak yang biasa kita dokong ni berapa tahun biasanya? 2 tahun ke bawah lah kot rasa saya kan. Kita ambil, kita pegang hurufnya, kita akan dokong sebelah kiri atau sebelah kiri ke kanan biasanya. Lupa lah tuan-tuan, tak ada baby lagi, dia tak ingat dah. Tak tahu lah cameraman ni kalau ada baby, terkejut lah saya kan. Anaknya insya-Allah dapat baby, anaknya dah nak mohon kahwin tadi, cameraman kebetulan saya kat kaunter tadi ya, jumpa. Dia kata pula ada, "Ustaz macam kenal lah suara." Oh, kata betul ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahniah lah tuan ya. Anaknya akan berumah tangga insya-Allah ya. Sekali lah dengan bapaknya, apa masalah? Kan? Macam cameraman gitu. Jadi bila ada baby itu maknanya kita ambil, kita dokong belah kiri atau belah kanan, ikut tuan-tuan selesa. Itulah yang dikatakan dokongan, kita letak belah kiri belah kanan ke, itu namanya al-hidnu ya. Gitu ya. Tapi yang orang-orang dulu ada yang diletak kat depan kan, dibagikan letak depan ada. Tapi kalau ibu-ibu yang struggle kehidupannya kan, ada baby tapi hidupnya susah, boleh jadi suaminya dah meninggal, terpaksa bekerja. Kadang-kadang anak tu diletakkan kat belakang, dibawa bekerja, masya-Allah ya. Itulah kekuatan, kehebatan seorang wanita ya. Jadi kalau kita letak sebelah kiri kanan, ingat itu namanya al-hidnu ya, iaitu kita meletakkan lambungan di sebelah badan ya. Baik, segi istilah fiqhnya hadhanah daripada segi istilah kitab ni kata ya, iaitu menjaga seseorang yang tidak dapat menguruskan dirinya dan mendidiknya dengan berbagai elemen sesuai dengan perkembangan. Bagi kanak-kanak yang masih kecil, hadhanah berakhir hingga umurnya mumayyiz ya. Itu
hadhanah. Tapi kalau kanak-kanak itu telah lebih umurnya mumayyiz sehingga baligh, tidak dinamakan hadhanah tapi lebih kafalah. Kafalah ni apa? Perlindungan. Kan kalau hadhanah ni dia lebih kepada serba-serbinya mak bapaknya. Serba-serbinya memang kena jaga, makan, minum, pakai, tidur kan. Kalau baby lagi tuan-tuan faham lah macam mana ceritanya. Kan kalau yang baby sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bawah setahun lah, maknanya memang bayi kan. Serba-serbinya sampai pampers dan mandi dan sebagainya dilakukan oleh orang yang menjaga. Sebab tu namanya hadhanah. Tapi kalau budak tu dah mumayyiz, dah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia tak dipanggil hadhanah tapi lebih kepada kafalah. Budak tu dah 12 tahun, 13 tahun sampai dia balik. Kafalah lebih pada pengawasan. Sebab budak tu dah boleh mandi sendiri, makan sendiri, apa lagi? Dah boleh tidur sendiri, dah boleh berkhidmat diri dia sendiri. Itu beza hadhanah dan kafalah. Baik. Jadi hikmah dekat sini tuan-tuan, yang paling penting adalah melibatkan hadhanah ini adalah untuk memastikan segala kebajikan kepada anak-anak tadi dijaga dengan sepenuhnya dan sebaiknya, termasuklah dalam soal pendidikan. Itu peranan mak dan bapa. Tapi nanti ada beza sikit lah bila suami isteri yang berpisah. Cuma yang tidak berpisah, mudah-mudahan berkekalan. Suami isteri yang ada anak, kita wajib memastikan anak-anak itu diberikan yang terbaik supaya bila belakang hari nanti, bila anaknya besar, tak buat perangai. Kalau buat perangai pun tak boleh kita kata tu salah mak bapak dia. Kan? Tapi kalau misal kata kita yang buat perangai, boleh jadi itu salah kita sebagai mak dan ayah. Sebab itu selalu kita dengar kan, Raihan ke siapa cakap dah, iman tu tak boleh diwarisi. Memang betul lah. Kan? Banyak je kita jumpa mak bapaknya soleh, anaknya peleset. Kita jumpa, bukan kita tak jumpa, bukan kita tak tahu. Betul. Bapaknya imam, maknya ustazah, anaknya jerangkong. Contoh, nakal lain macam. Kan? Dan banyak juga kita jumpa anak-anaknya baik, bapaknya pun separuh peleset. Bayang tak nak lagi, masa lepas, aurat tak clear, anaknya tegur, dia sibuk-sibuk, engkau diam, engkau anak, bapak mak dah lama dah makan garam. Tu dia. Itu biasa kita dengar-dengar macam itu. Kan? Kalau tuan-tuan ingatlah, saya pernah cerita dulu ada budak tu stres. Bila dia tegur maknya pakai tudung, kau sibuk-sibuk kenapa? Ditengking budak tu. Stres budak tu. Nampak tak? Jumpa ni mak jenis langsui ni kan, payah. Tegur mengamuk. Payahlah kan. Kan? Jadi sebab tu maknanya kita ni ada ilmu untuk didikan anak-anak. Jangan sampai tersilap. Sebab dalam sejarah, tuan-tuan biasa dengar cerita fiksi sirah kan. Kan? Hayatus sahabah, cerita sahabat-sahabat Nabi. Tengok macam mana kisah kalau yang masyhur, cerita Saidina Umar Al-Khattab. Ni biasa dengar ni, tak apalah. Yang pernah dengar, alhamdulillah. Yang tak pernah dengar, ya peringatan bersama. Kan ada seorang bapa jumpa dengan Saidina Umar, Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, saya nak mengadu ni. Kenapa? Anakku degil, diomongin orang gugu, akhlak orang rapi, kan? Ngelawan aku selalu, aku sepegel ke orang anakku. Jejel diundang sini, mbok mari diomongin ke orang Amirul Mukminin. Ya undang Rene, kau tak omongin ke aku. Tengok tuan-tuan, sahabat ni sampai cakap Jawa. Dia tak cakap lah, aku yang cakap. Panggil anak saya, degil, tak nak dengar cakap saya. Bila saya cakap dia melawan, tak nak hormat saya sebagai seorang ayah. Tak hormat dia, ibu dia. Kan? Kokolah bila ditegur oleh Amirul Mukminin, dia akan berubah. Sebab Amirul Mukminin kita tahu kan, ketegasannya sangat luar biasa. Tegas tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar biasa yang Saidina Umar berjalan malam tuan-tuan. Sebab tu dia akan pastikan bila malam tu kota Madinah tu lapang lengang. Tak ada orang lepak-lepak. Kalau ada orang lepak-lepak, ditanya, kau buat apa lepak-lepak, tarba, balik, buat apa lepak sini? Orang balik tuan-tuan, tak berani dia. Tak berani tuan-tuan. Kecuali kalau ada hal-hal yang keperluan. Itu okey. Tapi kalau saja lepak, dia halau balik. Kan? Sampai dia katakan, tidakkah lebih utama itu tidur kemudian bangkit untuk mengerjakan tahajud? Kenapa lepak-lepak lagi? Itu Saidina Umar. Dia tegas dia. Bila dia panggil budak tu, Mat, bapak engkau ngadu ni, engkau ni derhaka, tak nak dengar cakap bapak lawan mak, apa benda engkau ni Mat? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, sebelum kau nak marah aku ke, kau nak hukum aku ke, boleh tak saya tanya, apa hak saya sebagai seorang anak? Ni anak orang bijak ni.
Degil tapi bijak. Kan? Amirul Mukminin kata apa? Hak anak pada bapaknya asasnya 3 ni. Ni jangan lupa ya. Siapa yang ada anak kecil-kecil, saya pun ada anak kecil lagi, tuan-tuan mungkin ada anak kecil lagi kan, sama-sama kita ingat. Yang pertama, haknya ialah mendapat ibu yang baik, yang mana benihnya diletakkan di tempat yang baik. Tu dia. Yang kedua, iaitu diberikan nama yang baik. Bila dah lahir, berikan nama yang baik. Dan yang ketiga, diajarkan Quran. Lalu budak tu kata apa? Wahai Amirul Mukminin, kalau kamu nak tahu 3 hak tu aku tak dapat sekarang ni. Aku tak dapat. Sebab tu kalau aku nakal ni, bukan sebab aku boleh bapak aku yang nakal. Apa salah pula dia kata? Kan? Kalau yang pertama, ibu tadi, ibu yang soleha, mak saya bukan wanita soleha. Mak saya dikatakan dulu, dari riwayat mengatakan, mak dia dulu penyembah api. Orang-orang majusi. Dia cakap apa? Tu kalau bertaubat tak apa. Mungkin tak bertaubat. Kan? Contoh. Dia kata mak saya dulu penyembah api, bukan wanita soleha. Sebab tu kita dah sebut tuan-tuan, nak dapatkan anak yang menantu yang soleha, anak kita kena soleh. Kalau kita nak anak menantu yang soleh, anak kita kena soleha dulu. Tu peranan kita. Jangan macam kes yang saya pernah cerita kes area Sungai Buloh lah, umum Sungai Buloh tuan-tuan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, sampai anak bapa dia, saya dah cerita, saya rasa lah, saya tak tahulah, dah cerita, kita dapat cerita banyak kan. Tapi kita nak cerita yang hakiki kan. Sampai dia kata apa? Dia kata saya ni malu dengan menantu saya, Ustaz. Kan menantu saya ni saya carikan yang baik untuk anak saya, tapi anak saya yang buat perangai. Saya dengan isteri saya malu saya. Saya tak tahulah salahnya kat mana. Menantu saya punya baik, Ustaz, tapi anak saya tak tahulah. Saya tahu anak saya, Ustaz, bila dah kahwin, dia masih buat perangai anak dara dia dengan pakai pakaian ketat. Sampai perangkat pernah dikatakan keluar masih free hair lagi. Nak hidup macam orang bujang sedangkan dah ada anak. Kesian menantu saya. Saya malu dengan anak saya. Malu dengan menantu saya. Kok saya yang salah. Tapi kita bagi tahulah pakcik. Bagi tahu dah. Cerita iman tadi kan. Iman tu tak boleh diwarisi. Mungkin pakcik, makcik orang yang jaga solat, jaga Quran contoh kan. Anak kita dah diajar tapi belum tentu. Kan kita main sikit lah dengan dia kan. Takkan kita kata memang anak pakcik jahat, pakcik lagi jahat kok ganya. Aku terajangnya aku belakang. Kan. Tapi ini sudah berlaku tuan-tuan. Kan malu dia dapat laki yang soleh. Kan? Satu. Yang kedua dia kata, yang kedua patutnya aku diberikan nama yang baik, tapi nama aku tak baik. Allahumma salli ala sayyidina. Namanya tak ingat, tapi maksud nama tu, nama maksud yang dinamakan tu, tuan-tuan maksudnya apa tahu? Maksudnya lipas. Budak tu dia kata saya ni Amirul Mukminin dibagi nama yang tak baik. Kan Arab mesti lupa. Tapi maksudnya lipas. Bayangkan tuan-tuan, anak namanya lipas. Bayangkan. Kan? Cuba anak-anak tuan namanya tikus. Pergi sekolah, tikus bin Abu. Diam dia. Tak ngaku dia. Malu dia. Dinamakan tikus, namakan monyet. Kan tak bagus. Tapi itu yang berlaku pada saya. Mana bapa saya, mak saya gagal menunaikan hak saya. Yang ketiga, ni Quran. Mak bapak saya juga tidak mengajarkan Quran ke atas saya. Jadi kalau tiga-tiga ni yang seperti mana yang disebutkan tadi menjadi hak saya tak dapat. Mana mungkin saya nak dikatakan saya ni anak derhaka? Tak adil lah, not fair kan. Bila kata gitu dipanggil bapaknya balik. Betul ke gini-gini? Ya, maknanya kamu lebih lagi gagal menunaikan hak ke atas seorang anak. Jadi pasal tu anak kamu derhaka. Budak kata cakap kau lebih derhaka lagi daripada anak kamu sendiri. Nampak tak tuan-tuan? Sebab tu kita fikir-fikir, bila kita ada anak, tolak bagi campur. Itulah aset dan saham kita tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah tuan-tuan, standardnya teringin kalau kita mati yang bacakan Quran, bacakan Yasin anak kita. Kita nak macam itu. Kan? Kalau misal kata matinya pagi diuruskan terus masuk kubur, okeylah cepat. Habis kalau matinya malam lepas isyak contoh meninggal, kan setengah-setengah masjid surau, dia tak uruskan malam ni, dia tak urus, dia kata besok
Jadi daripada pukul 9 malam meninggal sampai 9 pagi besok, 12 jam tuan-tuan. Siapa yang nak bacakan Quran untuk kita ni tuan-tuan? Siapa tuan-tuan? Nak harap orang lain, jiran paling kuat tunggu sampai pukul 12. Lepas tu dia balik. Yang kat rumah isteri dan anak-anak keluarga terdekat. Jadi kalau anak-anak kita yang ada tak mau bacakan Quran, siapa nak bacakan kita? Jadi tu ambil berat sikit kalau anak-anak kita masih tak boleh baca Quran, ya. Itulah peranan kita insya-Allah. Baik, secara ringkas tuan-tuan, siapa yang berhak lebih menjaga anak-anak ni kalau berlaku perpisahan? Ya, kalau berlakulah. Kalau tak berpisah tu tanggungjawab suami isteri, tanggungjawab mak bapak. Jangan nak dilepaskan tangan tu. Ni kau mak, kau ibu jaga anak lebih. Aku bapak lepak luar. Ngaji kat mana? Tak boleh gitu. Sama-sama kena jaga. Sebab itu saya banyak kali cerita dengan tuan-tuan dah. Kalau bermasalah rumah tangga pun anak-anak jangan dilibatkan. Kan? Di antara kes-kes yang saya jumpa dalam sebulan lebih kurang ni tuan-tuan, ada kes perbincangan sesi. Saya tak cerita lagi tuan-tuan yang ni. Kan? Dua orang hebat suami isteri ini, orang hebat. Tapi akalnya mungkin sebab ilmunya kurang, buat perangai yang menyebabkan kita tak patut dia buat macam ni. Dia bermasalah, isterinya keluar rumah suka-suka hati dia. Tu yang selalu saya tegur, puan ni keluar rumah sekarang tengok alamat tak sama. Puan duduk asing ke? Ya. Kenapa puan duduk asing? Saya dah tak boleh duduk dengan suami saya. Ada izin tak? Tak ada. Tu satu hal dah. Itu pun ujung kadang-kadang kita kata apa? Tuan, kalau boleh maafkanlah isteri, izinkanlah sementara kes selesai ni untuk duduk berasing. Redolah sekejap. Kok dengan redonya kita, dia akan lembut hati gini ni, boleh balik. Duduk asing. Berapa lama dah ni? Sejak failkan kes. Pak kita tahu sebab kita akan tanya kan, nikah di mana, anak berapa orang kita tanya. Kalau tak ada anak, tak ada apalah. Tapi ada anak kes tu 4 orang ke 5 orang, ada 4 orang. Saya tanya, ni dah duduk asing ni, anak ni macam mana? Anak kecil-kecil lagi tuan-tuan, anak kecil lagi tu. Ya, saya ingat anak-anak dia tuan-tuan, tak ada sekolah menengah lagi saya rasa. Saya ingat saya lah. Anak ni macam mana ni? Anak ni dia kata, bila saya kami tu duduk masalah macam tu. Saya kata anak ni macam mana? Siapa jaga anak ni kalau duduk asing ni, saya kata. Lepas tu dia kata, kami setuju asingkan. Bagi 2. Saya otomatik tuan-tuan, kalau tak teringat kita pakai jais tuan-tuan, hantuk duduk kepala ni tuan-tuan. Saya nak kata, saya tutup kejap kes tu, saya kata, inilah kita. Anak-anak menjadi mangsa bila mak bapak bermasalah. Tahu tak tindakan kita ini dibimbangi boleh menyebabkan hubungan silaturahmi ini diputuskan. Mengapa pula diduduk asing, kenapa dipisahkan sedangkan anak-anak ni tidak bersalah, tidak berdosa, dipisah 2 sana duduk. Saya tuan-tuan bercakap je tuan. Jadi macam kuliah dah saya ingat. Diam tuan-tuan, dua-dua yang macam bagus tu, diam tunduk dua. Saya kata inilah silap kita mak bapak. Anak-anak dipisahkan. Besok kalau sampai berpisah betul, tak kenal adik-beradik, besok nak kahwin bermasalah. Kan? Mak sakit. Ini cerita sudah berlaku tuan-tuan. Kan? Bapak sakit. Oi, kau tak ziarah bapak? Apa hal aku nak ziarah bapak aku? Aku dulu pun tak duduk dengan dia. Nampak? Siapa punya kerja? Mak sakit. Kenapa tak ziarah? Siapa suruh duduk dengan mak? Aku tak jaga dia. Pandai-pandai dia lah. Nampak tak? Perangai sama ni tuan-tuan. Perangai mak bapak yang menggawai. Jadi anak-anaknya semua orang melu omongan mak bapak pasal apa? Dipisah-pisahkan kawin cilik. Oh, tak faham sudah. Dipisahkan tuan-tuan. Saya kata saya minta tolong. Dalam bab anak ni fikirkan jangan dipisahkan. Saya quote ayat tu. Saya kata ingat Nabi dah pesan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kita dengan suami isteri masalah, tapi kenapa kita putuskan hubungan anak-anak ni, saya kata. Putuskan dengan ibu dia, putuskan bapa dia, putuskan adik-beradik. Kalau kita niat begitu, rosak bahaya di kedudukan kita di hadapan Allah Ta'ala. Balik fikir baik-baik, saya kata. Sekarang kalau kata nak dudukkan dengan ayah, biar dudukkan ayah. Duduk dengan ibu, duduk dengan ibu. Jangan dipisah-pisahkan. Kalau misalnya kata dah tak boleh tengok suami saya kata serang, sebab kita mengaji ni. Saya kata minta tolong, balik fikir balik. Jangan buat macam ini. Saya sebut lagi tuan-tuan, saya kata inilah yang kita jumpa masalah 20-30 tahun dulu yang bapak-bapak mak buat perangai ni, yang bergaduh bercerai, anak dipisah. Hari ni kita jumpa tuan-tuan. Adik-beradik pun tak mau tegur. Adik nak kahwin tuan-tuan, jumpa abang, apa hal? 3 ekor pula. 3 orang anak lelaki, kita ada kes tu hari, sudah kita tolak ke mahkamah. 3 ni menangis.
Sebab budak perempuan tu menangis pasal tiga-tiga ni langsung tak nak bagi kerjasama. Untuk sign 3 kali je. Sign izin wali, izin borang, izin wali, wakil wali. Dah selesai. Tak mau tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Masalah dengan adik-beradik tuan-tuan. Ini masalah kita jumpa. Nak betulkan macam mana lagi tuan-tuan? Nak betulkan macam mana? Dah. Kadang-kadang kita terfikir, sedangkan dia ada mak bapa, dia ada adik-beradik lelaki kan, contoh yang mewarisi ayah, kan indah dan cantik. Macam tuan-tuan mungkin sebahagiannya ada yang nikah, bila mana kita menjadi wali kepada adik kita lah, paling dekat lah kan. Dek, kerana ayah dah tak ada. Kita mewarisi tugas ayah kita tuan-tuan. Jangan main lepas tangannya. Kan? Saya alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, bukan maksudnya alhamdulillah tu ayah meninggal, syukur, tidak. Tapi seumur hidup duk menikahkan orang ni tuan-tuan, duk wali hakim dan sebagainya. Tapi seumur hidup saya alhamdulillah berasalah juga menunaikan tanggungjawab sebagai wali nasab lagi tuan-tuan. Nak tunggu anak saya lambat lagi lah tuan-tuan. Tapi bila adik saya yang bongsu nak nikah, arwah ayah meninggal, kita yang bantu uruskan, kita yang jumpa juru nikah walaupun kita pendaftar, tetap jumpa juru nikah imam, baca perakuan, sign, masa nikah kita yang menjalankan. Sebab kita duk teringat, sepatutnya arwah ayah yang menjalankan majlis, mewakil wali seperti kakak-kakak saya. Tapi oleh kerana kakak saya, adik-adik saya, arwah ayah saya, cuma yang bongsu ni, bila dah tak ada, kita jalankan sebagai amanah. Kan? Bukan saya kata terbaik tuan-tuan, tapi itulah kesinambungan perlunya ada anak lelaki kan, sebagai mewakili ayah dan sebagainya tuan-tuan. Sepatutnya begitu. Bukan saya terbaik, tuan-tuan lagi terbaik. Tapi kalau macam itu bergaduh tuan-tuan, itu yang tak mustahil. Kalau tuan-tuan dengar kisah-kisah yang merembat, dia makin berpanjang-panjang tu, apa istilahnya, merambat-rambat lah, makin panjang-panjang tuan-tuan, sampai peringkat bapa dah mati tuan-tuan, dah kubur lagi. Ada yang tak puas hati kita dengar tuan-tuan, sampai korek balik tuan-tuan, isu harta yang tak selesai, kata bapa dibunuh dan sebagainya. Masalah ni tuan-tuan. Jadi ini sikap, ini sikap yang saya kira kita kena sangat berhati-hati, insya-Allah. Baiklah. Okey, sekianlah tuan-tuan. Untuk peringatan kita bersama, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan ada lah kok anak bermasalah, ditegur nasihat. Yang bermasalah engkau, anak-anak engkau tak bermasalah, jangan dipisah-pisahkan. Ingatkan tuan-tuan. Ingatkan. Baik, itulah pentingnya kita dalam soal memahami tentang adhanah. Baik, kalau mak ayah tak yang berkekalan lah macam tuan-tuan, alhamdulillah, anak-anak besar, itu peranan dan tanggungjawab kita bersama. Selesai. Baik. Tetapi seandainya berlaku perpisahan antara suami isteri, so siapa yang lebih berhak? Disebut di sini siapa yang lebih berhak menjaga anak-anak? Pasangan suami isteri yang berpisah, yang bercerai dan mempunyai anak lelaki atau perempuan yang masih kecil dan belum mencapai usia memayyiz, ibu lebih berhak terhadap penjagaannya. Jelas? Ibu, dalilnya tuan-tuan banyaklah, di antaranya apa tuan-tuan dekat sini, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, seorang wanita datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak aku ini, perut akulah yang mengandungnya, susu akulah yang diminumnya, dan riba akulah tempat ribaannya. Bapanya telah menceraikan aku dan sekarang dia ingin mengambil anakku. Rasulullah SAW bersabda, anti ahakku bihi malam tangkihi. Kata Nabi, kamu lebih berhak ke atas anak itu daripada bekas suamimu selama mana engkau tidak berkahwin. So ibu lebih berhak. Tapi adalah dia punya syarat sikit, nanti kita akan baca insya-Allah. Kerana ibu lebih berhak ni apa tuan-tuan? Sebab disebut ibu ni lebih tenang, lebih sabar, kasih sayangnya luar biasa kan? Ibu-ibu kan, bangkit malam dia pun boleh bangkit, menangis malam dia pun boleh bangun. Kalau demam sanggup tak tidur. Itu kebanyakan ibu-ibu dan kebanyakan bapa-bapa yang tak mustahil pun macam itu. Ada juga, saya tak kata bapa-bapa tak ada yang begitu. Ada juga spesies yang luar biasa, terbalik sikit lah. Spesies yang bapaknya lebih prihatin dengan anak-anak dia.
Emaknya pula jenis terbongkang. Ada, tapi jarang. Bukan tak ada. Ada, tapi jarang. Bapaknya lah yang mandikan, bapak yang pakaikan baju, bapak lah yang buatkan susu, bapak yang tidurkan. Ada, bukan tak ada. Ya. Tapi biasanya ibu lah lebih. Betul kan, Bu kan? Kan? Itu sifat keibuan. Ya. Dan dalam soal pendidikan, ibu-ibu ni lebih tenang dan lebih sabar. Ibu-ibu ya, dia lebih tenang, lebih sabar. Ngajar makan, bukan senang ngajar anak makan, tuan-tuan. Ya kan? Tuan-tuan kalau ingat-ingat anak tuan-tuan tu sepandai sampai peringkat dia boleh pegang sudu, boleh dia ambil sendiri, boleh masuk mulut. Cuba ingat balik, tuan-tuan. Ambil sudu tu, katalah ambil nasi sikit bubur kan. Ambil satu sudu yang masuk mulut sikit je, yang lain plek ke bawah. Maknya tak apa dilapkan, diambil kan. Ibu kan, kalau bapaknya macam itu ditumpah-tumpahkan, budak tu alah. Kau dimarah. Budak kan, baby kan. Ibu lebih tenang, lebih sabar. Ada begitu. Ya, okey ya. Jadi itulah ia lebih berhak ya. Baik, secara ringkasnya muslimin muslimat, dia ada beberapa syarat utama, saya ringkaskan juga, untuk mendapat penjagaan hak hadanah ya. Kalau buat undang-undang nanti kalau ada masa lapang kita bincang sikit ya. Cuma asasnya kalau undang-undang ya sikit, detail akan datang. Kalau kat mahkamah budak lelaki bawah 7 tahun, budak perempuan bawah 9 tahun, biasanya ibu yang dapat. Biasanya ya, lawan macam mana pun ibu boleh menang ya, kecuali ibu yang jenis spesies yang tu saya kata tadi, spesies tu dah jumpa kan. Saya pernah jumpa ada ibu spesies yang dia mengaji belajar ni luar biasa, belajar je, dan dia sanggup minta cerai dengan suaminya sebab dia dapat scholarship untuk belajar di luar negara, buat PhD. Ada anak, suami tak setuju, suami kata belajar luar negara, tak nak keluar negara sangat, tak tahulah sebab apa kan. Sampai peringkat ambil anak, sudah bergaduh tu, tak bercerai. Ya kan? Dia kata, tak apalah, awak nak ambil anak, ambil awak jaga-jagalah. Yang penting saya boleh keluar negara, boleh belajar. Macam itu sekali spesies perempuan ni, tuan-tuan. Aduh, susah, tuan-tuan. Ada, tapi jarang. Ya. Baik. Okey, kalau anak lelaki 7 tahun, anak perempuan 9 tahun. Dan kalau telah diputuskan, dia boleh extend 2 tahun je. Anak perempuan katalah dah umur 9 tahun, tiba-tiba dia nak jaga lagi, boleh mohon pada mahkamah extend 2 tahun. Ya, tapi kita bicara jugalah. Ya, ada kewajarannya mahkamah boleh bagi. Kalau anak lelaki extend 2 tahun. Jadi sampai 9 tahun. Jadi selepas tu hakim akan tanya. Biasa macam itulah. Ya, macam tu ya. Baik, insya-Allah. Itu adalah sambungan-sambungan lagi dia punya cerita-cerita. Sebab tu kalau contoh pergi ke mahkamah kan, hadanah ni mahkamah tinggi, tuan-tuan ya. Hadanah ni mahkamah tinggi, dia bukan mahkamah rendah. Dia mahkamah tinggi. Kat Bangunan Jais tu lah, sebelah pejabat saya tu. Ya, kat bawah tuan-tuan, dekat lobby dia, kat bawah ground floor G tu, dia ada bilik hadanah. Ya. So masa bicara mak bapaknya dindong-dindong ke atas, budak tu dekat bawah. So hakim akan turun, saya dipahamkan, untuk tanya. Kalau misal kata budak tu dah umur 10 tahun, 11 tahun kan, iaitu dia akan tanya ya, nak duduk dengan siapa ya. Baik, cara ringkasnya tuan-tuan. Jadi untuk mendapat hak penjagaan anak ni, yang pertama, pastikanlah orang itu adalah orang yang berakal. Itu nombor satu lah disebut kat sini kan, dia berakal. Kalau misal kata dia gila, dia pun tak boleh urus diri dia, ataupun tak gila tapi dia safih. Safih ni pernah cakap bahasa Melayu, dia bukan bodoh tuan-tuan, dia bukan bodoh. Bodoh tu jahlun kan, al-jahlu kan. Safih ni dia antara bodoh dengan bijak, bodoh dengan pandai. Apa nak cakap ya? Safih, dungu, macam dungu. Dungu ni pernah cakap apa ya tuan-tuan ya? Apa nak cakap dungu ya? Lembab sikit lah. Macam itulah, lembab sikit. Jadi kalau senang kata kalau dia gila, jadi macam mana dia nak jaga? Hatta kalau gilanya yang sementara pun boleh menyebabkan dia tak layak. Kan? Dia tak layak sebab akalnya tidak sempurna. Apatah lagi kalau dia gila sepenuhnya. Kesian tuan-tuannya. Kesian ya, kalau orang yang gila ni. Banyak punca-puncanya lah. Boleh jadi tertekan dengan beberapa isu-isu yang berat. Ya. Macam kalau yang saya pernah cerita dengan tuan-tuan kan, pasal isu yang dekat Aceh, tsunami dulu tuan-tuan ya.
Kita pernah jumpalah beberapa kes kita dengar, ada seorang tuan-tuan, bila bapa dia hilang, keluarga dia hilang tuan-tuan, dia jadi macam orang dungu tuan-tuan, jadi orang macam orang bodoh. Akal dia tak sempurna, terganggu tuan-tuan, berbulan-bulan tuan-tuan, sebab dia tengok isterinya, anaknya, bapaknya hanyut, mati dan sebagainya, menyebabkan tekanan dia. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rakan-rakan support dan sebagainya, alhamdulillah dia pulih. Itu banyak kes tu tuan-tuan. Ya, baiklah. Okey, kemudian seterusnya yang kedua Islam. Saya tak urai pun faham lah ya. Kedua Islam. Tapi yang baru-baru ni tuan-tuan tahu kan, kes budak yang nama Maisarah kan? Kita doa lah tuan-tuan, kesian budak tu tuan-tuan. Saya tengok videonya pun tak sampai hati tuan-tuan. Ya, tapi kita doakanlah ya, mudah-mudahan Allah pelihara dia, malaikat jaga dia daripada sampai perangkat diperlakukan dengan perlakuan yang kurang elok ya. Jadi asasnya Islam ya. Jadi kalau misalnya kata antara suami isteri tiba-tiba ada yang gugur syahadahnya, dia tidak berhak ya. Kalau seumur hidup saya ada 2 atau 3 kes ya, yang kita jumpa. Salah satunya di Shah Alam ada berlaku kes seorang Melayu kita berkahwin dengan satu bangsa asing non Muslim ya, bukan bangsa Melayu, maksudnya orang Malaysia. Saya tak sebutlah bangsa apa kan. Tiba-tiba bila bergaduh tuan-tuan, laki tu sampai peringkat dia isytihad, dia bukan Islam, dia keluar dari Islam, bercerai tuan-tuan, bercerai. Ya, Allah alam lah dia kekal Islam ke tidak. Tapi dia yang menjadi kerisauan dia ada anak. Dia bimbang macam mana kalau bekas suami saya ambil. Saya tak yakin suami saya Islam. Bekas suami dia tak Islam dan sebagainya. Payahlah. Kan? Jadi kita cuma bagi panduan, pergi mahkamah, dapatkan hadanah penjagaan sepenuhnya kan. Jadi mudah-mudahan dengan cara begitu dia akan dilindungi dari segi undang-undang. Sebab kalau dah ada perintah hadanah ataupun ekspati yang sementara, tak ada orang boleh ambil tuan-tuan ya, tak ada orang boleh ambil. Ya, kalau contoh suami isteri bermasalah, contoh ya, anak-anak pergi ke ibu dia, perintah ekspati namanya, sementara bicara belum selesai, dia pun dapat jagaan ibu kan, contohnya, lepas tu bapak datang nak mengganggu dan sebagainya, itu salah dari segi peraturan dan undang, dan bapak tu boleh dikenakan tindakan. Ya, okeylah. Ini kalau melibatkan soal agama jelas ya. Baik. Kemudian iffah dan amanah. Iffah dan amanah. Iffah ni maksudnya apa tuan-tuan? Iffah dan amanah ialah penjaga bukan seorang yang fasik. Ya, seorang yang bukan yang fasik. Amanah tahulah. Ya, maknanya dia bukan seorang yang fasik. Makna nak bagi tahu, kalaulah yang dapat menjaga itu, yang dapat tu perempuan. Yang saya dekat Ulu Lengat ni kes ada. Kes lama saya ingatlah. Tapi selalu saya ceritalah. Kan? Ada kes ni suami isteri bercerai, dapat jagaan pada ibu, jadi bapaknya datang balik minta nasihat apa nak buat, sebab betul ibunya, bekas isteri dapat jaga anak tapi ibunya tak bagus, kerjanya tak bagus, kerjanya di tempat yang tak bagus ya, tak tahulah karaoke ke kelab malam ke, tapi macam itu tak bagus, pergaulannya tak bagus ya, ada kata dia ada gambar dan sebagainya. Saya kata kita nasihat pergilah ke mahkamah, buktikan kepada mahkamah bahawa memang ibunya seorang wanita yang tak bagus ya. Jadi kalau dah buat dosa, dah buat maksiat, kata masuk dosa, itu menjadi orang yang fasik. Orang fasik ni kita tahu kan, buat dosa besar sekali, fasik terus, automatik. Dosa besar tahu kan, banyak kan dosa besar ya kan. Yang masyhur yang 10 itulah, yang syirik, yang berzina, minum arak, bunuh orang, apa lagi tuan-tuan, apa saja kesalahan yang disertakan balasan-balasan yang berat berdasarkan Quran ke, berdasarkan hadis ke, maka dia termasuk dosa-dosa yang besar ya. Kan, buka aurat, dosa besar ke dosa kecil tuan-tuan? Buka aurat termasuk dosa besar ya, sebab dalam Quran jelas, dan orang yang membuka aurat dengan sengaja, jangankan buka besar-besar, orang perempuan kalau dia buka aurat, tudungnya tak pakai tudung je tuan-tuan, bukan nak kira rambut dia tu, sehelai rambut saja tuan-tuan, berapa puluh tahun dia akan diazab di dalam neraka. Nak kata dosa kecil lagi, dia tak boleh, termasuk dosa besar. Itu yang kita tak boleh bertolak ansur dengan maksiat.
Sebab tu kalau dapat isteri yang agak-agak degil-degil ni, kena tegur lebih sikit, tarbiyah lebih sikit, kena nasihat lebih sikit. Kalau jenis tak pakai tudung, belikan tudung, ajar nasihat. Kalau tak diajar daripada awal, sekarang jadi macam kes kawan kita lah. Kawan-kawan kita lah, klien saya, kawan pula. Yang saya pernah cerita kan. Saya belikan tudung Ustaz, suruh pakai tudung. Tak nak pakai tudung, feeling hair kat luar. Bertahun-tahun. Kan, tak nak pakai tudung. Lalas saya belikan tudung, orang kata belikan tudung yang cantik-cantik pakai. Saya dah belikan, bagi kat dia. Lalu dia kata apa? Abang yang belikan, abang pakai. La ilaha illallah. Suruh lakinya pakai. Macam mana? Nampak tak? Jadi duk fikirkan macam mana membuka aurat itu bukan perkara dosa kecil. Apatah lagi ditayangkan lagi aurat-aurat yang sangat berat. Sebab tu kita tak boleh terima bila anak Melayu kita naik pentas jadi ratu cantik. Mana boleh? Kan? Orang lelaki bina badan naik pentas tayang pakai seluar kecil tu je. Boleh hukumnya boleh? Tak boleh. Kan? Tapi katanya kerana sukan. Tak boleh. Al-ghayatu la tubarirul wasilah. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Ya, masuk. Okay. Banyak lagi tuan-tuan. Mencuri, zina tu dah terang-terang lah. Homoseks, lesbian lagi ya. Balasannya berat-berat. Kan? Termasuklah. Kalau dalam fake ni tuan-tuan. Fake kekeluargaan ni. Termasuklah menuduh isteri melakukan zina tanpa saksi. Berat. Tak ada saksi 80 sebatan bro. Bab qadhaf tu jangan main-main, dosa besar. Apa lagi? Zihar, saya dah cerita dengan tuan-tuan. Zihar nampak bunyi simple, termasuk dosa besar. Bukan sekadar bayar kafarah, bebaskan hamba puasa 2 bulan bagi 60 cepat 60 miskin, dah selesai. Dah, itu kafarah kita selesai. Dosanya wajib bertaubat. Itu dalam perbincangan kita dah sebut, kan? Tapi mungkin kita tak perasan pun pas zihar tu, mungkin yalah tak tahu pun kan. Jadi kalau berlaku kena ingat. Baiklah, seterusnya bermukim ya. Bermukim orang yang berhak mendapat hak penjagaan kanak-kanak ialah orang yang bermukim di mana kanak-kanak tersebut berada ya. Jadi kalau bagi orang yang selalu bermusafir atau selalu tidak berada di satu tempat yang tetap, contohnya dia ahli businessman kan, kerjanya duk berniaga, sekejap terbang sana, sekejap terbang sini, ke utara, selatan kan. Jadi budak itu tidak dijaga kebajikannya, maka boleh juga menghilangkan hak untuk dia menjaga anak-anak tersebut. Dah isyak. Saya nak habiskan juga tajuk ni sikit tuan-tuan. Belum lagi ya. Saya rasa belum lagi ya. Sebab isyak saya ingat saya 8.38. 8.39 lambat lagi. Ada 5 minit lagi, panjang lagi. InsyaAllah bolehlah kita habiskan sikit ya. Baik tuan-tuan ya. Itu cerita tentang masalah hak. Dan yang tadi satu lagi, dia boleh hilang kalau bagi perempuan yang dapat bila mana dia berkahwin dengan lelaki yang tak ada kena-mengena dengan anak-anak tadi yang bersifat mahram. Contohnya kalau dia bercerai, dia dapat jaga anak, tiba-tiba dia balik bekas suami dia. Okeylah, itu tak ada masalah. Atau dia berkahwin dengan bekas adik ipar, abang ipar contoh kan. Bekas suami dia, kemudian bercerai, dia nikah dengan bekas abang ipar. Mungkin abang suami dia ke adik suami dia. Okeylah, dia bersifat mahram. Di situ boleh tidak menyebabkan tidak gugurnya ke hak dia. Tetapi kalau dia kahwin dengan orang lain, orang lain dah, tak ada kena-mengena pun, ya kan? Orang USJ tiba-tiba dapat orang Kuantan Pahang sana. Jumpa kat mana? Tempat projek. Sama-sama uruskan kerja, jumpa. Tak ada kena-mengena. Hati-hati, boleh gugur, ya? Ataupun jumpa dengan kapal terbang. Contohlah, tak ada kena-mengena pun. Apatah lagi bangsa asing. Kan? Orang Melayu dapat Bangla. Contoh. Lagilah kan. Dia kahwin juga kan. Jadi kalaulah misal kata
bekas suami atau bapa budak-budak tadi tahu, dia boleh mohon kepada mahkamah untuk memindahkan atau ubah perintah bagi membolehkan anak tadi diambil hak penjagaannya. Kata Nabi yang tadi, anti ahaqqu bihi malam tangkihi. Sebab apa tuan-tuan? Asasnya mudah. Bila seorang perempuan kahwin dengan seorang lelaki, dia menjadi milik kepada suaminya. Jadi apa dia nak buat isterinya, mesti izin suaminya. Jadi kalau dia kahwin, katalah dia balu, contohlah, balu pula. Katalah dia janda kan, dia ada anak. Kemudian dia balu lah, samalah tu ya. Kan. Kemudian dia nak kahwin, kemudian dia ada anak, sedangkan suami kata, saya cuma nak kahwin dengan awak, saya tak nak awak jaga anak-anak. Kan. Dia nak jaga anak, kena minta izin. Kan? Jadi kalau dia nak suami dia juga, nak laki tu juga, suami dia tak izinkan, tak boleh. Kan? Yang ini cerita glamour lah. Saya dah banyak kali cerita dengan tuan-tuan. Yang ada seorang perempuan ada anak, dia bercerai, dia ada anak 2 orang, laki perempuan. Lama dah cerita ni, tapi pasal saya cerita, pasal benda tu kita jumpa. Kan? Kemudian dah lama dia hidup bersendirian, jumpa dengan satu foreigner. Kemudian foreigner tu pula cakap, dia kata, saya nak kahwin dengan awak, tapi saya tak nak awak jaga anak-anak ni. Anak-anak ni bagi kat suami dia ke apa dan sebagainya. Saya tak nak. Saya nak awak. Saya tak izinkan awak jaga anak-anak. Itu prasyarat dia. Ya, prasyarat dia. Jadi dia fikir dia jam, dia datang jabatan. Nanti nak jumpa. Dia jumpa minta pandangan, nasihat dan sebagainya. Saya tanya dia, sekarang ni kalau misal kata bercerai, siapa nak jaga anak ni, saya tanya. Suami tak bagi. Memang hukumnya jelas, itu hak dia. Dia tak benarkan. Dia katakan dalam hadis tu, wa alla tudkhila ilaihi ma yakrah. Kan? Hak suami ini maknanya tidak membenarkan orang yang tidak disukai suami untuk masuk ke rumahnya. Awak dah kahwin, awak duduk dengan saya. Tapi saya tak nak awak datang, anak-anak datang duduk rumah saya. Itu hak suami. Kalau kita langgar, kita berdosa. Kan? Saya tanya nak duduk dengan siapa? Kan? Sebab saya ingat saya suami ataupun bapa budak ni memang hampir punya orang. Memang tak bertanggungjawab, yang mungkin bercerai dan sebagainya. Tak mungkin diserahkan kepada bapa ataupun budak bekas suami dia. Tak mungkin. Lepas tu saya nak tanya bagi siapa? Kan? Dia termenung. Tapi kita boleh baca lah. Biasanya dia akan bagi siapa? Mungkin nak bagi mak dia. Saya cuma cakap aja. Mungkin nak bagi mak ke? Kan nenek budak ni. Nenek tu dah penat jaga anak, jaga kita berkecil. Nak bebankan lagi, saya kata. Boleh fikirlah, saya kata kan. Tapi saya cakap slow je kan. Nak beban siapa lagi, saya tanya. Kan tu diam je. Lepas tu sampai saya kata lagi, kalaulah kata-kata dia kan puan kahwin, anak dia bagi orang, besok puan pula ikut suami ni pergi luar negara, kan. Bila dah besar besok anak ni silap tak gaya, tak kena puan tak kena dengan dia. Puan sanggup ke? Sanggup ke? Saya kata. Fikir baik-baik, saya kata fikir baik-baik. Hujung saya cakap istikharah baik-baiklah. Ya, kalau misal kata bukan dengan orang ni, mungkin lepas ni jumpa seorang bapa tiri yang bagus, yang baik, yang boleh menjaga anak-anak ini macam anak dia sendiri. Kan itu besar pahala ganjarannya. Yang ni selalu saya ceritakan yang terkait dengan orang kampung saya sendiri. Betul? Orang kampung saya ada kahwin dengan seorang janda, ada anak, tuan-tuan, dan dia jaga anak dia sangat bagus, tuan-tuan. Anak tiri dia macam, dan anak-anak tiri sangat sayang kepada bapa ni, tuan-tuan. Sampaikan kahwin pun diuruskan, kedua kahwin dan sekolah dan semuanya, tuan-tuan. Kan itu sangat bagus, merupakan satu jariah yang sangat hebat. Ya, insya-Allah ya. So ini di antara perkara-perkara. Dan satu lagi, tuan-tuan, dekat sini, tidak mengidap sakit tidak mengidap sakit yang berpanjangan atau penyakit kronik. Atau fahamlah tu. Jantung, buah pinggang yang serius, memang ada sakit tak boleh jaga. So macam ni nak jaga. Contoh ya. Jadi ini di antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan kehilangan atau tidak dapat menjaga hak, dapat hak untuk jaga anak, insya-Allah ya. Okey tuan-tuan, saya ingat setakat ni dulu, insya-Allah. Panjang umur sehat. Ada satu bab lagi lah kita akan sambung sikit nanti. Susunan ya, ingatan balik buat kita. Susunan orang-orang yang berhak dalam bab penjagaan anak, insya-Allah. Okey tuan-tuan, terima kasih. Mohon maaf salah silap. Dindon kita dapatlah 45 minit ke 50. Alhamdulillah. Terima kasih di atas istiqamahnya tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Mohon maaf salah silap. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.